Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, muslimin, muslimat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini sama-sama dapat kita meneruskan kembali pengajian tafsir Al-Quran kita, dan masih lagi kita dalam surah Al-Insan yang merupakan gandingan atau surah yang digandingkan dengan surah As-Sajdah untuk dibaca pada dalam salat subuh pada hari Jumaat. Jadi alhamdulillah kita telah menamatkan tafsiran surah As-Sajdah, dan kemudian pada minggu yang lepas kita telah pun memasuki surah Al-Insan. Kita telah mulakan dengan sedikit muqaddimah, latar belakang berkenaan dengan surah Al-Insan. Kemudian kita membaca dan mendalami makna tersirat dan tersurat dari ayat pertama hingga ayat yang keempat dalam surah Al-Insan. Baik, sebelum kita masuk ayat yang kelima, sebelum kita masuk pada ayat yang kelima, ada beberapa perkara yang antara poin yang penting juga dalam ayat yang keempat. Ya. Jadi insya-Allah pagi ini kita baca dulu ayat keempat. Kita baca ayat keempat beserta dengan ayat kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 dan ke-10. Kita cuba habiskan sampai ayat ke-10 insya-Allah. Walaupun ayat keempat sudah dibaca, tapi kita baca sekali lagi pada hari ini sebab ada beberapa perkara yang boleh kita bincangkan lagi dan boleh menjadi iktibar bagi kita agar kita mengambil pelajaran dan pengajaran dari ayat yang kita baca. InsyaAllah kita baca dari ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sadaqallahul azim. Baik, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami telah menyediakan bagi orang-orang kafir rantai belenggu dan neraka. Tiga perkara. Inna a'tadna lil kafirina, tiga perkara. Tiga perkara yang disediakan oleh Allah Ta'ala kepada orang kafir sebagai balasan. Salasila, iaitu rantai. Aghlala, belenggu. Belenggu ni macam pasung. Belenggu ni nanti kita akan sebutkan dalam tafsir, disebutkan bahawa belenggu ini ialah alat yang digunakan untuk mengikat tangan ke leher. Wallahualam, mungkin begini ke atau begini, seperti mana yang kita tengok dalam cerita orang putih kan, cerita orang putih, dia ada kayu yang ada 3 lubang.
Lubang pertama untuk masuk kepala, lubang kanan dan kiri untuk masuk tangan. Jadi tangan yang akan sentiasa tergantung begini, dan akan belenggu, itulah dinamakan ghil. Jamaknya adalah aghlala. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah sa'ira, iaitu neraka yang menyala-nyala. Neraka yang menyala-nyala, yang menyambar-nyambar. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, bahawasanya dia akan menerima azab yang sangat pedih. 3 jenis azab yang dikenakan kepadanya. Salasil, dia akan dirantai. Bila dirantai maka dia tidak bebas bergerak, pergerakannya sukar. Maka dia sentiasa dalam keadaan susah. Bila seseorang itu terikat, dirantai, tak kiralah sama ada tangannya ke, kakinya ke, atau seluruh badannya dililit dengan rantai ke, wallahu alam bagaimana keadaannya, wallahu alam kita tak tahu. Tapi yang pastinya apabila kita ni manusia yang memang lahir asalnya dalam keadaan bebas, bergerak bebas, bila kita dirantai maka itu adalah suatu perkara yang susah, suatu perkara yang berat, yang sukar. Jadi bayangkan azab itu berterusan. Orang ahli neraka ni ataupun orang-orang kafir yang kesudahannya ialah neraka, maka azabnya dia akan dirantai, bukannya sehari dua tapi selama-lamanya. Bagaimana kehidupannya? Allahu Akbar. Kemudian yang kedua ialah aghlal. Yang kedua ialah aghlal. Aghlal ini tadi salasil tadi disebutkan dalam tafsir Qurtubi. Imam Qurtubi menyatakan bahawa salasil itu ialah quyud, iaitu tali-tali yang mengikat, fi jahannam, yang dalam neraka jahannam, tulu kulli silsilatin sab'una dhira'a, panjang setiap tali itu adalah 70 hasta. Ya Allah, 70 hasta. Kemudian aghlal itu ialah jamak kepada ghil. Maafkan kalau salah, minta maaf lah minta betulkan. Tapi seingat saya ghil, iaitu pasung ataupun belenggu, alat untuk belenggu, yang mana dengan alat tersebut maka tangan akan dibelenggu ke tengkuk mereka. Betul lah macam kita sebut tadi. Jadi tangan ini, tangan ahli neraka, bila dia dikenakan aghlal, dikenakan belenggu, maka tangannya itu akan terikat ke tengkuknya. Wallahu alam sama ada begini ataupun begini yang kita sebutkan tadi, dengan kayu. Wallahu alam. Yang penting tangannya itu tidak akan bebas, tidak boleh bergerak sesuka hati. Bayangkan tangan kita tergantung dalam keadaan ini macam mana kan? Kita kalau kita naik motor besar kan, yang kena, yang itulah yang dia punya handle dia tu tinggi kan, itu pun kita dah lenguh tangan kita. Kalau kita sentiasa angkat tangan pun kita dah lenguh. Kalau kita naik bas contohnya kan, naik bas tak dapat tempat duduk, kita kena berdiri, kena pegang, bergayut, itu pun kita dah rasa lenguh. Bayangkan bagaimana seseorang yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala dikenakan ke atasnya aghlal, dikenakan hukuman belenggu. Tangannya itu dibelenggu ke leher mereka, terangkat saja, tidak diturunkan. Jadi bagaimana lenguhnya, sakitnya bagaimana. Itu yang kita faham di dunia. Di akhirat, di neraka mungkin lebih lagi daripada itu. Ya Allah. Jadi sebelum tangan kita ini dibelenggu, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, hendaklah tangan kita ni selalu mengangkat tangan, selalu mendadah tangan kepada Allah Ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi. Kana Abu Darda yaqulu irfa'u hadhil aidi, ataupun irfa'u hadhil aidi ila Allah qabla an taghulla, ataupun qabla an tughalla bil aghlal. Angkatlah tangan-tangan kamu kepada Allah. Maksudnya tadahlah tangan di dunia ni. Cubalah banyakkan doa, menadah tangan kepada Allah sebelum nanti di akhirat tangan kamu dibelenggu dengan aghlal. Itulah yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi. Wa sa'ira ni telah disebutkan tadi, iaitu api neraka yang menyala-nyala, api neraka yang marak. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan pula kesudahan orang-orang yang baik, ya. Jadi dalam surah Al-Insan ini, cerita yang banyaknya adalah cerita tentang kesudahan orang-orang yang baik.
Maka ini kita boleh mengambil pengajaran bahawasanya apabila kita nak berdakwah, hendak berdakwah, kita hendaklah memperbanyakkan sebutan tentang perkara-perkara yang baik, kelebihan-kelebihan, kelebihan-kelebihan, fadilat-fadilat. Jangan kita beri ancaman, nanti orang akan lari daripada kita. Lebih-lebih lagi kalau kita ingat ketika kita membahaskan tentang muqaddimah surah ini. Surah ini adalah surah Makkiyah menurut jumhur ulama, dan itulah pendapat yang rajih. Jadi surah ini diturunkan di Mekah, dan kita tahu di Mekah itu ketika itu dakwah belum lagi diterima secara meluas. Masih ramai, bukan masih ramai, memang ramai orang yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang belum mengenal Islam atau orang yang jauh daripada hidayah Allah Taala, cara untuk kita dakwah mereka ialah dengan kita menerangkan kepada mereka fadilat, kelebihan. Jangan kita terus berikan ancaman. Kita jumpa orang yang tak pernah solat, kita kata pada dia, habislah kamu, setiap waktu solat yang kamu tinggalkan akan masuk neraka. Dalam hadis disebutkan siapa yang meninggalkan solat, maka namanya akan tercatat dalam pintu syurga yang mana dia akan pasti memasukinya. Kalau kita cakap macam tu, maka orang akan jauh daripada agama, orang akan jauh daripada hidayah. Jadi kita gunakan tertib ataupun susunan yang betul. Pertama sekali kita ceritakan tentang kelebihan, kerana manusia ni secara tabi'inya suka kepada kebaikan, suka kepada keuntungan. Baik dalam urusan dunia, sudah menyedari kesalahannya, dia sudah mula berubah, maka kita masukkan sikit ancaman-ancaman. Dan ancaman itu pun penting juga, kerana ia akan menambahkan lagi istiqamahnya seseorang di atas jalan yang benar. Tapi bukanlah ancaman itu diberikan secara dia bukanlah diberikan seawal dakwah. Seawal dakwah ialah dengan kita mengajak dengan hikmah. Jadi dalam ayat yang ke-5 dan seterusnya, Allah Ta'ala tukar cerita itu daripada cerita tentang ahli neraka, orang kafir. Allah Ta'ala cerita tentang al-abrar, orang-orang yang melakukan kebaikan atau orang-orang yang melakukan kebajikan. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang abrar, mereka akan meminum daripada piala yang mana campurannya adalah kafur. Allahu akbar. Ini gambaran betapa indahnya kesudahan orang yang abrar, orang yang baik. Jadi dalam ayat ini digunakan istilah al-abrar, digunakan kalimah al-abrar. Maka perlu kita ketahui maksud al-abrar. Al-abrar ni ialah jamak, adalah plural. Dan singularnya, mufradnya ialah bar ataupun bar. Sama ada tiada alif atau ada alif. Al-bar ataupun al-bar. Dan di sini banyaklah tafsiran para ulama. Kalau tafsiran yang ringkas seperti mana Syekh Tantawi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahawa al-abrar huwal insanul muti'u lillahi ta'ala ta'atan tammah wal musari'u fi fi'lil khair wasyakiru lillahi ta'ala ala ni'amihi. Al-abrar itu ialah, ataupun al-bar itu ialah insan yang taat kepada Allah dengan ketaatan yang sempurna, dan dia seorang yang segera dalam melakukan kebaikan dan bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmatnya. Ini definisi al-abrar yang diberikan oleh Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala. Kalau kita lihat dalam riwayat dan sebagainya, kita akan dapati al-abrar ni banyak tafsirannya, banyak ciri-cirinya. Dalam tafsir Qurtubi didatangkan riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama sammahumullahu al-abrara li'annahum barru ataupun barrau mungkin barraul aba'a wal abna'a kama anna liwalidika 'alaika haqqan wa kadzalika liwaladika 'alaika haqqun wa kadzalika liwaladika 'alaika haqqun. Kalau mengikut riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya sesungguhnya hanya sahaja Allah menamakan mereka itu sebagai abrar kerana mereka melakukan kebaikan
mereka berbuat baik kepada ibu bapa mereka dan juga anak-anak mereka. Ibu bapa dan juga anak-anak mereka. Sebagaimana, ni sambungan tadi. Kama anna, sebagaimana ke atas kamu ada hak, iaitu tanggungjawab yang kamu perlu lakukan kepada bapa kamu, begitu juga ada hak, ada tanggungjawab yang tertanggung ke atas kamu yang kamu perlu laksanakan kepada anak kamu. Jadi kalau mengikut riwayat ni, al-abrar ialah orang yang menjaga hak, orang yang melakukan kebaikan, yang menjaga hak tanggungjawabnya terhadap yang di atas dan yang di bawah, terhadap ibu dan ayahnya dan juga terhadap anak-anaknya. Dengan anak ni insya-Allah semua faham. Kan? Sebab kita bila kita kahwin, kita akan dengar khutbah nikah, kita akan diperingatkan tentang tanggungjawab anak. Jadi anak ni kita kena pastikan makan minumnya cukup, pakaiannya cukup, tempat tinggal yang sesuai lah dengan uruf ataupun adat pada zaman kita ni, dan sesuai dengan suasana di Malaysia ni, bagaimana kediaman yang sepatutnya. Itu semua tanggungjawab kita. Dan yang paling penting sekali sebelum yang 3 tadi ialah kita memberikan didikan agama, didikan iman kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat Nabi SAW, tidak semua mereka mampu memberikan rumah yang selesa, pakaian yang selesa pada anak mereka, tapi mereka telah memberikan didikan agama kepada anak-anak mereka sehingga anak-anak mereka redha dengan apa sahaja yang Allah berikan pada mereka. Walaupun ayahnya, bapanya pergi berjihad berbulan-bulan tak balik, walaupun ayahnya sibuk dengan kerja dakwah, dengan khuruj fi sabilillah, dan mereka mungkin tidak dapat menyediakan keperluan yang secukupnya, tapi kerana ada agama, kerana ada iman dalam hatinya, didikan iman yang telah diberikan oleh ayah mereka, maka mereka menjadi insan yang redha dan mereka berjaya dunia akhirat. Di dunia mereka berjaya macam mana? Bagaimana mereka dikatakan berjaya sedangkan mereka hidup dalam keadaan susah, zuhud? Bukan semua sahabat lah, tapi kebanyakan sahabat begitu. Dalam keadaan selalu tak jumpa ayah mereka sentiasa keluar, jarang berada di rumah, berdakwah lah apa semua. Nabi SAW hantar utusan jihad, utusan dakwah, utusan kepada negara-negara luar, dan mereka juga sibuk dengan menghadiri majlis-majlis ilmu bersama dengan Nabi SAW. Jadi bagaimana dikatakan berjaya? Berjaya dari sudut mereka mendapat ketenangan. Ketenangan tu yang mahal tu. Ketenangan itulah yang mahal. Jadi itu tanggungjawab pada anak. Tanggungjawab pada ibu bapa pula ialah kita memberikan nafkah yang cukup pada mereka. Ya, ini kadang-kadang ada orang tanya pada kita lah. Dia kata, boleh ke saya memberikan zakat kepada ibu saya yang fakir? Maka soalan ni sepatutnya tidak ada. Sebab apa? Sebab kalau ibu itu fakir, bermakna si anak yang bertanya soalan itu, dia tidak menunaikan tanggungjawab dia. Macam mana ibunya boleh jadi fakir sedangkan anaknya ada? Sepatutnya anaknya memberikan nafkah yang cukup sehingga ibu tadi keluar daripada kategori fakir, keluar daripada kepompong kemiskinan. Kalau tak jadi kaya pun paling kurang tidaklah miskin. Tapi bila ditanya soalan macam tu, seolah-olah nafkah yang diberikan tidak cukup, atau seolah-olah si anak tadi tidak pernah fikir, tidak pernah plan, rancang untuk keluarkan ibunya daripada kefakiran. Sehingga akhirnya bila tiba zakat, maka dia terbayang mak dia adalah orang yang layak bagi diberikan zakat. Sepatutnya zakat ini diberikan pada orang lain, orang yang mana nafkahnya menjadi tanggungjawab kita, maka orang itu yang selayaknya diberikan ialah nafkah, bukannya zakat. Jadi tanggungjawab pada ibu bapa sangat penting. Itu dari segi harta, dari segi adab, akhlak, ketaatan kita pula, samalah. Wajib kita taat pada ibu bapa kita, selagi mana tidak bercanggah dengan syariat. Wajib kita hormati mereka, sayang mereka. Salah seorang salafus soleh, dia menangis ketika mana ayahnya meninggal. Maka orang tanya pada dia, kenapa kamu menangis? Ialah hairan, adakah kerana tak redha, walhal dia adalah salaf, ulama. Maka ulama salaf tersebut mengatakan bahawa sesungguhnya telah hilang daripada aku sumber mustajab doa. Allah.
Sesungguhnya telah hilang daripada aku, sesungguhnya pada hari ini telah terluput daripadaku suatu sumber, suatu pintu terkabulnya doa. Jadi kita kena ingat, ya, doa ibu bapa ini adalah makbul. Bahkan kadang-kadang doa ibu bapa itu lebih berkesan daripada kita meminta ulama dan orang-orang soleh yang lain untuk mendoakan kita. Ibu bapa itu lagi, walaupun dia fasik, sekalipun ibu bapa kita orang yang fasik, tetapi saat mana dia mengangkat tangan berdoa untuk kebaikan anaknya, ketika itu doanya makbul. Maka kerana itu, ibu dan ayah kita kena hormat, muliakan mereka. Kerana mereka adalah asbab kita wujud di atas muka bumi ini. Kita bukan Nabi Adam, Allah Ta'ala ciptakan dengan kudratnya. Kita bukan Nabi Isa AS, diciptakan oleh Allah daripada tanpa ayah. Kita adalah manusia biasa, lahir daripada asbab yang biasa, iaitu daripada wujudnya ibu bapa. Maka ibu bapa itu wajib bahkan kita hormati, kita muliakan. Kan kita pernah dengar hadis hadis sahih berkenaan dengan 3 orang yang terperangkap dalam gua. 3 orang yang terperangkap dalam gua. Dia masuk dalam gua, ketika dia nak keluar, maka satu batu yang besar telah jatuh dan menutupi pintu gua. Maka 3 orang ni telah berdoa kepada Allah dan mempersembahkan, bertawassul dengan Allah Ta'ala dengan amal-amal salih. Salah seorang daripada 3 orang ni mengatakan, Ya Allah, menjadi kebiasaan saya ialah memberikan minum susu, memberikan ibu ayah saya, ibu dan bapa saya minum susu sebelum mereka tidur. Wahai Allah, pada suatu hari saya telah datang kepada mereka membawa susu dan saya dapati dia telah tidur. Wahai Allah, saya telah pegang susu tadi dan tunggu ibu bapa saya bangun daripada tidur. Saya tidak pergi tidur selagi mereka tidak minum susu ini. Maka saya telah pegang susu ini, tunggu sehinggalah dia terjaga, sehinggalah mereka berdua terjaga. Maka saya berikan dia susu, mereka telah minum, mereka telah puas, kemudian barulah saya masuk tidur. Wahai Allah, sekiranya amalan yang saya buat ini ikhlas kerana-Mu, maka Engkau lepaskanlah kami daripada apa yang telah menimpa kami pada waktu ini. Maka batu tadi bergerak. Dan dengan dua lagi doa daripada 2 lelaki yang lain tadi, maka akhirnya batu tadi bergerak dan akhirnya mereka mendapat ruang untuk keluar daripada gua tadi. Jadi jangan kita main-main hak kepada ibu bapa ini, ya. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua dosa Allah Taala boleh tangguhkan azabnya. Allah Taala boleh tangguhkan azabnya sehingga ke hari akhirat, kecuali dosa menderhakai kedua ibu bapa. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang derhaka kepada kedua ibu bapa, di akhirat nanti dia akan diazab, tapi di dunia ini, semasa dia hidup, semasa si penderhaka itu hidup, Allah Ta'ala tak akan biarkan dia mati sebelum dia merasai akibat dan balasan daripada perbuatan derhakanya itu. Wal'iyadzabillah. Jadi tuan-tuan perempuan yang masih ada ibu bapa, tunaikanlah hak kepada mereka. Kalau mereka sudah meninggal dunia, maka banyakkanlah doa kepada mereka. Mudah-mudahan kita ni tergolong di kalangan anak-anak yang solehah, ya. Walaupun kita sebenarnya pun tidaklah baik sangat, tapi kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita ni termasuk dikira, ya, walaupun tak layak tapi dikira juga sebagai anak yang solehah, ya, dengan berkat kedua, dengan doa, dengan berkat, dengan redha, dengan restu daripada kedua ibu bapa kita, insya-Allah. Baik. Al-abrar, ya. Jadi kat sini kita dapati bahawa ada ulama, ada riwayat yang menafsirkan al-abrar tu dengan sudut yang spesifik, yang terperinci, dan ada juga ulama seperti Syekh Tantawi yang menafsirkan al-abrar dengan makna yang umum, iaitu orang yang taat kepada Allah, bersegera melakukan kebaikan dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak mengambil pengajaran yang lebih luas, kita ambillah tafsiran yang lebih luas, ya. Tapi dalam masa yang sama kita ambil kira juga riwayat-riwayat, pandangan-pandangan ulama, tafsiran-tafsiran yang mengkhususkan al-abrar itu kepada suatu sifat tertentu, supaya kita dapat tumpukan amalan kita ataupun fokus kita dalam beramal ialah pada sifat-sifat tertentu yang disebutkan dalam pendapat-pendapat, tafsiran-tafsiran tadi. Seperti tadilah riwayat daripada Ibnu Umar
yang mengatakan bahawa al-abrar itu ialah orang yang menunaikan haknya terhadap ibu bapanya dan anak-anaknya. Jadi perkara itu kita berikan perhatian lebih daripada sifat-sifat kebaikan yang lain. Maka al-abrar yang disebutkan oleh Allah Ta'ala ini, apakah balasan yang mereka dapat, ganjaran yang mereka dapat? Yashrabuna min ka's, mereka minum daripada piala ka's. Jadi ka's ni dia bukannya gelas macam ni. Ini bukan ini bukan standard ahli syurga macam ni. Ini biasa, ni dunia lah, ni gelas biasa. Ka's ini, ya, kalau kita lihat dalam kitab tafsir disebutkan ka's ini ialah piala. Piala macam World Cup tu. Jadi bayangkan, seseorang itu kalau minum, bekas minumnya macam piala. Subhanallah. Dengan ukirannya, dengan tangkai pegangnya tu, bentuknya pun besar, berkilat, mungkin daripada emas, mungkin daripada perak. Makna kata memang mewah lah. Kalau bekas minuman pun dah macam tu, kita dapat bayanglah bagaimana indahnya syurga itu. Takkanlah bekasnya, kalau bekas cantik macam tu, lalu mahligainya simple, takkanlah macam tak tally. Jadi kita tahu standard bekas dalam syurga, kita boleh tahu kita dapat gambarkan seluruh sifat mahligai dalam syurga tu, bahkan syurga itu sendiri. Subhanallah. Jadi Allah Ta'ala kata yashrabuna min ka's, mereka minum daripada piala. Kan, piala. Ka's ni ialah piala. Sebab itu kalau World Cup, kan, piala dunia bola sepak, dalam kalau bahasa Arab dipanggil Ka'sul Alam. Lebih kurang begitulah. Piala dunia. Ka'sul Alam. Piala dunia. Kalau piala, dia adalah beberapa piala kan, main bola ni. Saya pun bukanlah ahli bola. Walaupun suka tengok, tapi bukannya selalulah. Tengok skill dia saja, tapi tidaklah mengikuti dia punya setiap tournament apa semua tu, tak adalah. Baik. Allahu Akbar. Yashrabuna min ka'sin. Di sini dalam tafsir Qurtubi menyebutkan yashrabuna min ka's, mereka minum daripada piala. Imam Qurtubi menukilkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, maksud mereka minum daripada piala, maksudnya ialah mereka minum arak. Mereka minum arak. Ini diperkuatkan lagi dalam apa yang dinyatakan oleh Tantawi, Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya. Kata beliau, ini mungkin Syekh Tantawi sebut dari segi bahasa Arab. Ya. Seseorang itu tidak dikatakan minum daripada piala, melainkan dalamnya itu isinya ialah arak. Itu kata Syekh Tantawi, wala yusamma bihadzal ismi illa idza kanatil khamru bidakhilihi. Tak dinamakan minum daripada piala, melainkan dalamnya tu mesti arak. Kalau dia minum air kosong, dia tak boleh namakan yashrabuna min ka's. Orang Arab bukan begitu bahasanya. Bukan begitu bahasanya. Jadi bila Allah kata yashrabuna min ka'sin, kata Ibnu Umar, kata Ibnu Abbas, kata Syekh Tantawi, maksudnya ialah mereka minum arak. Tapi arak dalam syurga lain lah. Arak di dunia ni menyusahkan orang je. Minum, langgar traffic light, langgar border jalan, langgar masuk lubang, masuk gaung, langgar orang ni lagi masalah minum arak ni. Tapi syurga tak ada. Di syurga araknya memberikan manfaat bahkan. Dia bukannya memberikan mudarat. Jadi di syurga ni semuanya indah. Dia tidaklah mabuk macam dunia ni, tapi kesedapan tu ada. Bagaimana sedapnya wallahu alam. Tapi yang pentingnya itulah yang Allah Ta'ala sebutkan, bahawa mereka akan minum arak. Ahli syurga akan minum arak. Arak apa? Arak syurga. Dan kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, ka's dari segi hakikinya maksudnya ialah piala. Tapi kalau majaz maksudnya ialah arak itu sendiri. Arak itu sendiri, piala kalau difahami secara majaz maksudnya ialah arak. Secara majaz ni maknanya kiasan lah, lebih kurang. Ya. Itu keadaan ahli syurga. Subhanallah. Wa yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Adalah campurannya kafur. Campurannya adalah kafur. Allahu Akbar. Campurannya adalah kafur. Subhanallah.
Jadi mereka minum arak dicampur dengan kafur. Di sini pun terdapat pelbagai tafsiran. Ada ulama yang mengatakan rasanya itu adalah rasa arak, tapi bauannya, wanginya itu adalah bau daripada kafur. Rihnya. Ada juga yang mengatakan adalah beberapa tafsiran. Jadi kalau kita nak memahami secara asal usul perkataan kafur ini kata Syekh Tantawi, ismun lisailin tayyibir raihah abyadil launi tamilu ilaihi nufus. Kafur ini ialah nama bagi suatu cecair yang mana wangi, yang mana elok, yang baik baunya dan putih warnanya, yang disukai oleh jiwa-jiwa. Maknanya hati itu suka dengan bau tu. Kafur. Kalau kafur yang kita faham pada zaman kita ini, kafur tu itulah dia kapur barus. Kapur barus. Asal kafur itu kalau bahasa biasa, kafur itu ialah nama pokok. Nama pokok. Dalam bahasa Inggeris dipanggil camphor. Camphor. C-A-M-P-H-O-R. Dia lebih kurang bahasa Arab juga sebenarnya. Kafur, camphor, sama, cuma ada M, cam. Kalau bahasa Arab, kafur, camphor. Begitu. Kita pun kata kapur, kapur barus. Kafur, kapur. Jadi kapur barus tu sebenarnya asal daripada camphor tree. Camphor tree. Pokok camphor. Pokok kamper. Kalau orang Indonesia artinya kamper kot. Ya. Jadi daripada pokok tu memang wangi lah. Daunnya apa semua tu, saya tak pastilah mana satu yang bahagian yang wangi, tapi dia wangi. Cuma mungkin setelah diproses jadi kapur barus, dia tak adalah wangi yang asal kan. Kapur barus ni bau macam bau kita pergi jenazah adalah, pengurusan jenazah. Jadi kapur barus tu kenapa dinamakan kapur barus? Kapur tu daripada kafur, bahasa Arab. Barus itu ialah nama tempat. Nama tempat di Indonesia, rasanya di bahagian Sumatera. Barus itu ialah tempat di mana di sana terdapat tokoh terkenal, iaitu Syekh Hamzah Fansuri, salah seorang ulama sufi di Nusantara kita. Yalah, adalah sedikit kontroversi, itu tak payah ceritalah. Yang penting dia adalah tokoh. Syekh Hamzah Al-Fansuri rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau ni berasal daripada Barus. Oleh kerana kapur, orang tempatan di sana menggunakan camphor tree, pokok camphor tu sebagai ubat-ubatan kan. Adalah beberapa khasiatnya, menghilangkan bisa lah apa, wallahualam. Maka kapur barus itu terkenal dari sana. Dari sana maka akhirnya tersebar ke seluruh Nusantara sehinggalah ke Malaysia. Kita pun panggil kapur barus. Jadi kita jangan bayangkan, kalau minuman tu baunya macam kapur barus, tak boleh telan ustaz. Memanglah kita duk bayang kapur barus tu bau macam jenazah. Kan? Bau kapur barus yang digunakan untuk mandi jenazah. Kita kena ingat bahawa kafur ini Allah Ta'ala sebutkan kafur ini hanya nak memberi gambaran kepada kita bagaimana wanginya minuman tersebut. Sebab itu dalam tafsir Qurtubi dinukilkan pendapat Imam Muqatil. Kata Imam Muqatil, laisa bi kafurid dunya. Kafur yang Allah Ta'ala sebut ni bukannya kapur dunia, kapur barus dunia. Hanya sahaja Allah Ta'ala sebut kafur ni supaya nak menarik perhatian kita. Supaya hati kita ni suka, supaya hati kita ni berkeinginan untuk mendapatkannya. Makna kata Allah Ta'ala sebut dengan kafur ini hanya untuk menggambarkan, nak mendekatkan kefahaman kita, supaya kita dapat menggambarkan betapa wanginya minuman tersebut. Ya. Baik, jadi kana mizajuha kafura, campurannya adalah kafur. Minuman tadi campurannya adalah kafur. Kana mizajuha kafura. Dan dalam tafsir Tantawi pun, Syekh Tantawi menyatakan
menyebutkan riwayat daripada Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, kullu ma dzukira fil Qur'ani mimma fil jannati wa sammahu laisa lahu minad dunya syabihun illa fil ism. Setiap apa yang Allah Ta'ala sebutkan, setiap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, daripada nikmat yang ada dalam syurga dan Allah Ta'ala menamakannya, maka itu tidak sama baginya daripada dunia. Tak sama. Illa filism. Kecuali pada nama sahaja. Nama sahaja sama. Kafur. Tapi di akhirat, wangiannya, tarikannya itu lain daripada kafur di dunia. Zanjabil pun sama. Apa-apalah yang Allah Ta'ala sebut. Pokok-pokok, mahligai, pakaian, emas, perak, apa semua, buah-buahan yang Allah Ta'ala namakan dengan nama-nama yang kita ketahui di dunia ini, itu hanyalah sekadar nama sahaja. Maksudnya hanya sekadar nak menarik perhatian kita, nak menggambarkan kepada kita dengan kefahaman yang mudah. Tapi hakikat sebenarnya lain, beza. Ini menurut Ibnu Abbas, Imam Muqatil dan lain-lain. Baik. Kana mizajuha kafura. Kemudian firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Ainan, ia adalah air di dalam syurga yang diminum oleh hamba-hambanya dan mereka dapat memancarkannya dengan sebaik-baiknya. Yufajjirunaha tafjira. Mereka dapat memancarkan air mata air itu mengikut sesuka hati mereka, dapat memancarkannya sepancar-pancarnya. Yufajjirunaha tafjira. Ada maf'ul mutlak di sana yang menunjukkan bahawa mereka boleh memancarkan, mengeluarkan air mata air itu sesuka hati dia, dapat memancarkan sebanyak-banyaknya secara mutlak. Kan, kalau di dunia ni air mata air, dia mungkin kita tidak boleh mengawal kuantiti air yang keluar. Mungkin sikit, kalau nak banyak tak boleh, melainkan dengan alat lah. Ataupun mungkin banyak, kita nak sikit kan tak boleh. Di akhirat kita memiliki, kita boleh buat. Kita nak apa? Kita nak pancarkan dia, nak keluarkan dia dengan banyak, memancut-mancut, boleh. Allah Ta'ala izinkan secara mutlak. Tafjira, secara mutlak ni maksudnya mengikut kehendak kita lah, dan tapi semua dengan kudrat Allah Ta'ala lah. Baik, kemudian yufajjirunaha tafjira. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kafur itu ainan. Mana ainan? Sekejap. Wa yanbu'an. Okey. Kalau mengikut tafsiran Syekh Tantawi, ainan yashrabu biha, maksudnya ialah air yang diminum oleh orang-orang al-abrar itu ialah air yang mana terbit daripada mata air di dalam syurga. Air itu putihnya seperti kafur. Putih seperti kafur. Dan begitu juga dengan wangiannya dan juga kesejukannya. Allahu Akbar. Sejuk, air yang sejuk. Manusia ni kan suka air sejuk kan, rasa lega. Begitulah di dalam syurga. Ainan yashrabu biha ibadul. Dan ada satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa kafur itu adalah nama bagi air mata air. Nama bagi mata air di dalam syurga. Kafur itu. Jadi di sini ada dua lah, sama ada kafur itu ialah wangiannya itu, wangian air tadi yang diminum tadi itu adalah wangian kafur, atau kafur itu ialah nama bagi mata air. Ada beberapa tafsiran lah. Ya. Aina yashrabu biha ibadullah. Biha. Ibadullah. Biha tadi. Biha. Ba itu biha. Ba itu kata ulama sama ada ianya adalah ba al-ilsaq. Al-ilsaq. Bila ba al-ilsaq maksudnya apa? Ya ainan yashrabu biha maksudnya ainan yang bercampur. Air yang bercampur dengannya
kafur. Ilsaq ni maknanya ni kan menempel, melekat. Jadi ainan yashrabu biha maksudnya air yang bercampur dengan kafur. Ataupun ba itu ialah ba tab'id, lit tab'id. Ba yang menunjukkan ba'du, menunjukkan sebahagian. Ainan yashrabu biha, kalau ba itu lit tab'id maksudnya ialah ainan yashrabu min ba'di ma'iha. Min ba'di ma'iha, mata air yang mana daripada sebahagiannya, sebahagian mata air itu diminum oleh apa ke nama ni, ibadullah, hamba-hamba Allah. Kemudian ibadullah ini maksudnya ialah hamba-hamba Allah. Kenapa disandarkan ibad Allah, diidhafahkan ibad, hamba kepada Allah? Ini kata Syekh Tantawi untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Jadi ahli syurga ke ahli neraka ke semuanya adalah hamba Allah, kan? Tetapi yang ahli syurga ni Allah Ta'ala menyebutkan ibadullah. Kenapa? Walhal semua adalah hamba Allah, tapi kenapa ahli syurga yang disebutkan ibadullah? Kerana untuk memuliakan mereka. Mereka ni adalah hamba Allah, menunjukkan mereka ni mulia di sisi Allah. Kerana sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang disandarkan kepada sesuatu yang mulia, maka ianya mulia. Kan? Seperti Baitullah, rumah Allah. Kalau disandarkan pada orang biasa, baiti, rumah saya, jadi tak mulia. Tapi kalau kata Baitullah, maka mulia, jadi mulia. Kan? Contohnya kita kata bulan Allah, syahrullah, bulan Allah. Jadi bulan tu menjadi mulia. Menjadi mulia. Begitulah disandarkan ibadullah untuk menunjukkan kemuliaan dan hampirnya darjat mereka, hampirnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu maksudnya apa? Al-abrar tadi, ya. Ya Allah ya Rabbal alamin. Yufajjirunaha tafjira. Tadi dah disebutkan tadi, ya. Mereka memancarkannya, mengeluarkan air mata air tadi sepancar-pancarnya. Ini kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, ya. Maksudnya ialah mereka boleh mengalirkan air mata air itu sesuka hati. Mereka nak alirkan ke sana boleh, nak mata air itu airnya mengalir masuk ke dalam mahligai mereka boleh, masuk ke bilik boleh, masuk ke suka hati dia lah nak buat apa. Dia boleh buat sendiri sungai-sungai, anak-anak sungai yang dia mahukan, supaya air yang sedap tadi dapat mengalir masuk dan mereka boleh minum pada bila-bila masa di mana sahaja yang mereka nak. Ini seperti mana yang di dalam tafsir Tantawi, mereka beliau menyebutkan yantafi'una biha kama yasha'un. Ahli al-abrar ini boleh mengambil manfaat daripada air tadi semahu mereka, mengikut kehendak mereka. Wa yattabi'uhum ma'uha ila kulli makan. Air tu boleh dibawa bersama, boleh diikutkan kepada mereka ke semua tempat. Ikut dia lah nak alirkan air itu ke mana. Subhanallah. Kalau di dunia ni kita terbatas, kan? Kalau kita nak sungai mengalir di depan rumah kita, boleh buat ke? Kalau orang tu memang rumahnya memang di depan sungai, boleh lah. Kan? Tapi kalau kita yang tinggal di bandar ni, kita nak, saya nak depan rumah saya ni ada sungai, supaya boleh mandi. Waktu pagi mandi terjun sungai, balik kerja je terjun sungai. Kita tak boleh buat suka hati kita. Kan? Kita ada pihak berkuasa dan sebagainya. Tapi di syurga, Allah bagi. Allah membenarkan kita buat begitu. Kita boleh design sendiri rumah kita lah, senang kata. Kita boleh design sendiri macam mana mahligai yang kita nak. Sungai itu kita nak alirkan ke mana, lebar mana, banyak mana air itu kita nak alirkan. Kita jangan ingat mata air ni maknanya air itu keluar sikit je, bukan. Kan dah disebut tadi, kan? Yufajjirunaha tafjira. Dia boleh tarik. Allah bagikan pada dia peluang, boleh buat. Ahli syurga itu dia boleh keluarkan air itu sebanyak mana yang dia boleh, yang dia nak. Dan dia boleh lorongkan air itu ke mana sahaja yang dia nak. Kalau dia nak mata air tadi keluar air yang deras, lalu membentuk sungai yang besar, yang luas, yang dalam. Macam kita pergi sungai yang ni lah, yang jernih, yang cantik di dunia ni. Kalau mereka nak buat macam tu pun boleh, Allah benarkan. Yufajjirunaha tafjira. Itu semua yang kita sebutkan tu, semuanya itu adalah
maksud yufajjirunaha tafjira. Apa dia sifat al-abrar yang menyebabkan mereka ni beroleh kelebihan yang disebutkan tadi? Kelebihan sifat mereka ialah, pertama sekali Allah Ta'ala, selain daripada yang kita sebut tadilah, mereka menunaikan hak ibu bapa dan anak-anak. Mereka ni taat, mereka ni bersyukur. Antara sifat yang lain yang Allah Ta'ala sebutkan dengan secara sarih di sini ialah yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Pertama sekali, mereka yufuna bin nadhr. Mereka menunaikan nazar. Mereka memenuhi nazar. Jadi nazar ni apabila kita telah bernazar, kita kena tunaikan. Kalau kita tak tunaikan, maka kita kena kafarah. Jadi orang beriman ni, dia kalau bernazar dia akan tunaikan. Sebab tu kalau kita bernazar, kita tulis supaya kita tidak lupa. Kita tidak lupa. Kalau kalau nak tahu lebih lanjut lagi, maka kita tanyalah para ustaz, para ulama yang mendalami hukum fiqh, terutamanya dalam bab nazar. Kan, kita ni mungkin zaman sekarang kita kuranglah bernazar, tapi dalam waktu terdesak kadang-kadang kita bernazar. Kemudian bila kita dah dapat apa yang kita nak, kita terlupa. Ini kita kena beri perhatian. Orang beriman itu dia tidak akan mungkiri janjinya. Maka nazar ini adalah janji kita dengan Allah Ta'ala. Janji kita dengan Allah Ta'ala. Janji kita kepada Allah untuk kita melakukan suatu amalan ketaatan. Sama ada bersyarat atau tidak bersyarat. Contoh kan, seseorang itu bernazar. Dia kata nak menunaikan solat, dia nak beriktikaf, maka dia kena iktikaf, dia kena buat. Ini nazar yang tidak bersyarat. Ataupun nazar yang bersyarat. Contoh dia kata, kalau anak saya sembuh daripada sakitnya, maka saya akan puasa 3 hari. Contohnya dia kata begitu. Dia akan puasa selama 3 hari. Jadi dia kena tunaikan. Jadi orang yang al-abrar ini, mereka apabila bernazar, mereka menunaikannya. Ini kalau kita lihat nazar yufuna bin nadhri dalam konteks nazar yang kita faham dari segi fiqh. Dan itulah yang ditafsirkan oleh sebilangan ulama. Ada juga beberapa tafsiran seperti tafsir dari Imam Qatadah rahimahullahu taala yang menafsirkan nazar itu yufuna bin nadhri, menunaikan nazar itu maksudnya ialah menunaikan janji kita kepada Allah yang kita ini akan melakukan segala perkara yang wajib, iaitu solat, puasa, zakat, haji, bahkan umrah, kata Imam Qatadah. Jadi perkara-perkara fardu itu walaupun kita tak bernazar pun, ia termasuk dalam yufuna bin nadhr. Maka orang mukmin, orang al-abrar, mereka ini antara sebab kenapa Allah Ta'ala berikan kelebihan pada mereka dalam syurga, iaitu kerana mereka ni satu kewajipan pun, satu fardu pun mereka tidak pernah tinggal. Solat mereka jaga, puasa mereka jaga, zakat dan sebagainya, haji. Maka oleh kerana itu, segala kewajipan, kalau kita nak masuk dalam golongan ini, jangan tertinggal walau satu pun kewajipan, hatta walaupun haji sekalipun. Ini kadang-kadang kita lihat ramai orang dalam pasportnya itu semua cop ada. Cop China ada, Japan, visa Korea, visa US. Visa US ni payah nak dapat. Dia ada interview kalau tak silap saya. Dia ada cop immigration dia. Dalam senang kata, dalam pasportnya itu semua tempat pernah dia pergi. Afrika, Europe, US, Asia, semua. Tetapi tengok, tapi bila tanya pernah pergi haji tak? Tak pernah lagi. Ini dah masalah ni. Masalah. Haji ini sepatutnya menjadi agenda kita. Kita perlu programkan diri kita untuk menunaikan haji. Perlu ada target. Perlu ada tindakan bagaimana nak menunaikan haji. Kita kena bergerak, kena berusaha ke arah itu. Bukannya kita tunggu kan. Nak buat macam mana, tak sampai seru. Yang pilih kita pergi haji siapa? Bukan tabung haji. Yang pilih kita untuk pergi haji ialah Allah. Yang nak bawa kita pergi haji siapa? Bukan tabung haji, Allah. Kan? Yang nak menerima kita sebagai tetamu, Allah Ta'ala. Siapa dia? Allah Ta'ala. Kalau Allah nak pilih kita, maka Allah akan pilih. Allah akan buat bagaimana cara pun kita akan sampai ke sana.
Saya pengalaman saya macam itulah. Bila kita ada keinginan nak pergi haji, alhamdulillah Allah Taala mudahkan. Alhamdulillah. Ya. Jadi pengalaman saya begitulah. Walaupun tak ada perbelanjaan apa semua kan, tapi Allah pilih. Datang seorang hamba Allah, dia tanya, "Ustaz dah pergi haji belum?" "Belum." Masa di Mesir dulu tak pergi haji, memang tak sempat. Sebab musim haji itu pada zaman saya jatuh pada musim peperiksaan di Azhar. Jadi macam mana nak pergi haji? Jadi akhirnya hamba Allah itu dia infak dan dia berikan saya peluang untuk pergi haji. Siapa dia hamba Allah itu? Itulah dia almarhum Tuan Guru Ustaz Harundin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi saya cerita ni mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkanlah daripada riak apa semua. Cuma nak beritahu pada tuan-tuan perempuan, yang sampaikan kita ke Baitullah ialah Allah Ta'ala. Bukannya kayanya kita, banyaknya harta kita, cukupnya cuti kita. Bukan. Itu semua asbab. Allah tak perlukan asbab. Allah boleh guna asbab yang lain. Dan Allah boleh buat sesuatu tanpa asbab. Sebagaimana Allah ciptakan Nabi Isa AS tanpa bapa. Jadi semuanya mengikut kehendak Allah. Kalau Allah mahu pilih kita, maka Allah akan pilih. Cuma kita perlu menunjukkan kesungguhan. Ya Allah, saya buat ni, saya kumpulkan duit ini, saya apply, saya daftar di tabung haji ni, ya Allah, kerana saya bersungguh-sungguh nak pergi haji. Bila kita ada kesungguhan, mudah-mudahan Allah mudahkan jalan. Allah buka jalan, ya. Jadi yufuna bin nazri maksudnya ialah orang al-abrar itu mereka menunaikan segala kewajipan yang diwajibkan ke atas mereka seperti solat, puasa, zakat, haji dan umrah. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Qatadah, dan juga kewajipan-kewajipan yang lain lah. Kewajipan-kewajipan yang lain. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut, yakhafuna, mereka takut suatu hari yang mana syarruhu, keburukannya. Maksud keburukan di sini maksudnya adalah azab. Sebab azab ni suatu benda yang buruk lah. Mereka takut hari di mana azab pada hari tersebut mustatira, maknanya merata di mana-mana. Mereka takut pada suatu hari yang mana hari tersebut terdapat azab. Azab di dalam hari tersebut merata-rata. Azab pada hari tersebut tersebar luas. Azab pada hari tersebut ya, luas, besar. Begitulah. Jadi mustatira ini asal daripada istatara. Mustatira isim fa'il kepada istatara. Dan istatara di situ Allah Ta'ala guna istatara, dia diambil daripada wazan istaf'ala. Istaf'ala. Asalnya ialah tara. Tara ni maksudnya ialah terbang. Bila kata terbang, maksudnya ia tersebar luas. Azabnya itu tersebar luas. Azabnya itu berterbangan. Maknanya merata-rata, sana ada azab, sana ada azab, sana ada azab. Itu maksud tara, terbang. Maksudnya tersebar luas. Ya. Jadi hari akhirat nanti, azabnya itu tersebar luas. Di sana ada orang kena azab, di sana ada orang kena azab. Hari begitu menjadi ketakutan bagi orang yang al-abrar, bagi orang al-abrar. Ini sifat al-abrar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Azabnya itu, ya Allah, takut. Sana sini ada azab. Asalnya adalah tara. Sebab itu burung dipanggil tair, kerana mereka berterbangan. Burung ni dia berterbangan, pergi sana pergi sini. Dan kenapa Allah Ta'ala tak guna sahaja tara, tair, azaban ta'ira? Kenapa mustatira? Kenapa digunakan wazan istatara? Jadi daripada tara digunakan istatara, tambah alif sinta. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala, alif sinta itu menunjukkan mubalaghah. Alif sin dan juga ta itu menunjukkan mubalaghah. Maknanya berlebihan. Jadi bila berlebihan, maksudnya apa?
Maksudnya ialah azab pada hari akhirat itu sangat terlebih-lebihlah tersebar. Azab pada hari akhirat itu sangat meluas tersebar, merata-rata, sangat-sangat merata-rata. Sangat banyaklah maknanya, sangat dahsyat. Tengok bahasa Quran macam mana, ya Allah. Ini yang disebutkan oleh Syekh Tantawi rahimahullahu taala, mustatira ismu fa'ilin min istatara syai'u idzan tashar wamtadda amruhu was-sin wat-ta' fihi lil mubalaghah wa asluhu tara. Tara. Wa minhu qauluhum istatara al-ghubar. Antara contoh penggunaannya seperti mana orang Arab mengatakan kalau apabila debu telah berterbangan, macam contohnya waktu perang kan, kuda berlari-lari, jadi debu tu naik dan berterbangan sana sini, semuanya ada debu, maka mereka tak kata tarul ghubar. Tarul ghubar masih belum menggambarkan lagi keadaan sebenar. Mereka akan kata istatarul ghubar, debu telah berterbangan merata-rata tempat. Jadi dalam Quran Allah Ta'ala sifatkan wa yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Orang al-abrar ini mereka menunaikan nazar dan mereka takut hari, iaitu hari akhirat, yang mana azabnya itu merata-rata tempatnya. Maknanya di sana ada azab, di sana maknanya banyaklah, ramai orang yang dikenakan azab. Maka di sini perlu kita mencontohi sifat al-abrar ini, bahawasanya kita mestilah menjadikan akhirat, azab akhirat itu sebagai suatu perkara yang kita takuti, kerana kita khawatir kita ini pun tergolong di kalangan orang yang menerima azab. Jadi kerana itu siang malam kita doa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan kita daripada sebarang azab di akhirat nanti. Mudah-mudahan begitulah. Jadi dalam hadis disebutkan, dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan dua ketakutan. Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan dua ketakutan dalam hati seorang hamba. Sekiranya seorang hamba itu takut di dunia ini dia takut kepada Allah Ta'ala, maka di hari akhirat Allah Ta'ala tak akan biarkan dia takut. Di dunia ni dia takut pada Allah, seperti mana orang al-abrar. Wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka takut di mana? Di dunia ni lah. Di dunia ni lah mereka takut-takut, mereka jaga-jaga amalan mereka, mereka prihatin terhadap semua perintah Allah dan tinggalkan larangan Allah kerana takut kepada Allah, takut pada azab Allah. Maka di akhirat Allah Ta'ala amankan dia daripada sebarang ketakutan. Ini sabda Nabi SAW. Allah tidak akan menghimpunkan dua ketakutan pada seorang hamba. Sekiranya hamba itu takut pada Allah, takut di dunia, maksudnya takut pada Allah, takut pada azab Allah di dunia, maka dia tidak akan lagi takut pada hari akhirat. Sekiranya dia tidak takut di dunia ni dia tak takut Allah, dia lupa azab Allah, dia lupa ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Quran, dalam hadis. Dia buat perbuatan sesuka hati dia tak takut pada Allah. Nanti di akhirat dia akan takut. Dia akan ditakutkan dan diberikan azab lah, sehingga dia ketakutan. Jadi kita ikut kita lah, kita nak mana? Adakah kita nak takut di dunia atau takut di akhirat? Jadi mudah-mudahan di dunia ni kita takut pada Allah Ta'ala, kita jauhkan diri kita daripada kemurkaan Allah, maka insya-Allah di akhirat nanti Allah mengamankan kita, insya-Allah. Jadi sampai di sini saja kuliah kita, pengajian kita pada pagi yang mulia ini. Dapat kita sampai kepada ayat yang ke-7. Sikit saja, tak apa ya. Mudah-mudahan yang sikit itulah memberikan manfaat kepada kita, dapat kita jadikan pengajaran, supaya kita sentiasa beriman, bertakwa kepada Allah, meningkatkan amal soleh, menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga bertemu lagi insya-Allah pada kuliah yang akan datang, yang akan kita bicarakan tentang ayat yang ke-8. Apa yang baik datang pada Allah. Sekiranya ada salah silap, maka saya mohon maaf daripada tuan-tuan puan-puan, sidang penonton, pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Sebarang teguran yang membina insya-Allah dialu-alukan. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sedikit pengumuman untuk sahabat-sahabat jemaah sekalian. InsyaAllah sebagaimana yang kita telah war-warkan sebelum ini, InsyaAllah besok kita akan mula 20 hari bulan besok. InsyaAllah kita akan mula daurah sempena kemasukan kita ke bulan haram, bulan mulia, bulan Rejab pada tahun ini. Jadi Kubat Center menganjurkan daurah Rejab, dan kita akan bahaskan 2 kitab insya-Allah. Kita bahaskan 2 kitab bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman. Akan bawa kitab Kifayatul Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Wan Daud Fatani rahimahullah, dan bersama saya insya-Allah pada waktu petang dengan kitab Al-Anwarul Bahiyah karangan Said Muhammad Alawi Al-Maliki rahimahullah taala. Jadi kedua-dua kitab ini untuk permulaan, untuk mukaddimah esok kita swap sikit sebab ada urusan yang nak dilaksanakan. Jadi saya akan mulakan dahulu daurah esok pagi insya-Allah pada jam 9 pagi. Jadi pada yang sudah mendapatkan kitab, alhamdulillah. Yang belum mungkin akan ambil masa sikit lah kalau nak beli kitab, sebab kita akan start daurah tu besok. Tapi masih mungkin boleh diuruskan segera juga, sesegera yang mungkin. Bagi ada yang nak beli kitab, boleh mesej pada admin lah, insya-Allah boleh bagi tahu. Dan kita akan mulakan besok pagi jam 9. Saya ambil dulu untuk mukaddimahkan. Kita sebenarnya dua daurah yang beza lah, 2 kitab beza. Saya akan ambil sesi petang, maknanya dalam tempoh 7 hari, mula daripada hari Sabtu esok sampailah hari Jumaat. Kita akan khatamkan kitab Anwarul Bahiyah dengan saya petang, dan dengan Ustaz Abdul Rahman pagi Kifayatul Muhtaj. Setiap hari jam 9 pagi. Jadi kuliah lain kita tangguh dululah. Kuliah lain untuk sepanjang minggu ni sempena Rejab kita tangguh dulu untuk kita beri laluan kepada daurah Rejab. Dan untuk esok mukaddimah Al-Fadhil Ustaz Abdul Rahman akan ambil petang. Jadi saya ambil pagi, kita mula dulu Anwarul Bahiyah, Ustaz Abdul Rahman ambil petang lepas asar, lebih kurang dalam pukul 5, 5.30 macam tu. Dan untuk hari-hari berikutnya setakat ni kita akan on macam biasalah. Maksudnya Ustaz Abdul Rahman akan ambil pagi jam 9 dan saya akan ambil petang pukul 5 ataupun 5.30 petang insya-Allah. Jadi itulah, boleh bantu war-warkan juga insya-Allah kepada sahabat-sahabat. Daurah kita percuma saja, boleh tengok di Facebook kita, Facebook Klinik Mengaji Kubat Center. Itu saja untuk pengumuman untuk daurah Rejab kita yang insya-Allah akan berlangsung esok. Mudah-mudahan Allah Taala berikan keberkatan kepada kita di bulan Rejab, di bulan Syaban, dan bulan yang kita nantikan mudah-mudahan disampaikan oleh Allah Ta'ala dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan pada Ustaz Abdul Rahman untuk kuliah tafsir pada pagi ini. Saya masih mendapatkan maklum balas daripada Ustaz Ahmad Salahuddin untuk kelas beliau. Saya tak pasti ada ataupun tidak. Kalau ada nanti tunggulah, kita akan maklum dalam WhatsApp group kita lah, sama ada beliau nak buat kelas tu pagi ni ataupun petang macam mana. InsyaAllah nanti saya maklumkan setelah saya dapat respon daripada guru kita Al-Fadhil Ustaz Ahmad Salahuddin insyaAllah. Jadi terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.